Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hari ini hari Selasa. Kita akan teruskan ya kita punya pembelajaran. Minggu lepas cikgu berhenti pada tajuk masa dan waktu. Kita nak tukar unit ya daripada apa itu? Kita dengar bunyi lagu kucing lah ya. Sambil-sambil kita dengar lagu kucing. Sekejap ya. Cikgu berhenti pada tajuk menukar unit masa dan waktu kan, betul tak? Daripada jam kepada minit, kemudian daripada hari kepada jam. So pada hari ini cikgu akan teruskan pembelajaran kita sambil dengar lagu kucing ya. Ini lagu kucing, lagu kegemaran cikgu. I hate to hear you scream out in fear, but don't you worry, for I am here. Lagu. Wow. Wow. Okay. Baik, so pada pagi ini mari kita tengok ini dia perkaitan alaf. Okey, baik, perkaitan alaf abad, dekad dan tahun ni cikgu sudah sentuh ya pada minggu lepas. Okey, kalau kamu masih ingat. Okey, satu dekad ni 10 tahun. Ini kena hafal. Satu dekad 10 tahun. Okey, kemudian apa lagi? Satu alaf. Satu alaf sama dengan 1000 tahun. Dan juga satu abad sama dengan 100 tahun. Ini penting ya bila kita ingat, bila kita nak tukar unit, kita tahulah dia punya piawaian dia ya. Jadi satu alaf 1000 tahun, dua alaf 2000 tahun macam tu ya. Satu abad 100 tahun, 5 abad 500 tahun. Begitulah sebaliknya. Okey, baik. Kemudian cikgu telah pun sentuh macam mana kita nak tukarkan daripada jam dan hari. Cikgu sudah tengok juga kamu punya jawapan. Ada juga murid yang belum boleh menukar unit ini. Nanti cikgu akan bincanglah dia punya jawapan ya. Kamu akan tengoklah. Cuma hari ini cikgu mungkin tak bincang jawapan sebab cikgu nak terus menunjukkan macam mana kita nak tukarkan unit ini ya. Okey, jam kepada hari, kemudian daripada hari jam dan hari. Okey, kita akan sentuhlah hari ini ya. Cikgu akan sentuh semula, cikgu akan ulang balik. Hari ini kita akan tengok jam dan hari ya. Jam dan hari, kemudian kita nak tengok hari dan minggu. Kemudian kita juga nak tengok macam mana kita nak tukarkan tahun, dekad dan abad ya. Tahun, dekad dan abad. Okey. Jadi kamu kena inilah ya. Gunakan buku teks ni. Jangan disimpan ni buku teks, kamu ambil buku teks. Jangan sombong-sombong ya. Sombong amat. Gitu. Okey, baik. Okey, mari kita tengok ya macam mana caranya kita nak menukarkan
Okey, menukarkan jam dan hari dahulu ya. Menukarkan jam dan hari. Okey, tengok cikgu punya papan tulis ni. Okey, satu hari itu, satu hari. Satu hari sama dengan berapa jam? Kita ada 24 jam. Okey, satu hari kita ada 24 jam. Okey, jadi kalau contohnya cikgu tanya berapa jam kalau 2 hari? So kalau 2 hari bermaksud 24 jam tambah 24 lah ya. Ataupun 24 tu kali dengan 2 sama juga. 24 kali dengan 2. 4 kali 2 8, 2 kali 2 4. So 48 jam. Itu kalau 2 hari. Okey. Kalau 3 hari? Bukan, kalau 7 hari contohnya. Kalau 7 hari, 7 hari bermaksud 24 ni kita darab dengan 7 So dalam bentuk lazim lah supaya terus dapat jawapan. Kalau tak boleh darab macam biasa ya, darab dengan 7. So 7 kali 4 28 naik 2. 7 kali 2 14, 15, 16. So 168 hari. Jadi begitu caranya kita nak menukarkan daripada hari kepada jam. Coba kamu tengok sini. 3 hari ada berapa jam? So 3 hari dia darab dengan 24 ya. 3 hari dia darab dengan 24. Kita akan dapat jawapannya 72 jam. Kan senang? Okey. Yang menjadi masalah biasanya kita nak menukarkan hari dan jam ni yang bercampur macam ni. Ni yang ada masalah sikit. Okey. Dia ada hari, dia ada jam juga di situ. Nak tukar kepada jam. Okey, sebenarnya jangan pening-pening. Sekiranya ada hari dan jam, kita hanya perlu tukar yang hari saja ya. Contohnya ya. 3 hari 5 jam. Kita nak tukarkan kepada jam. Soalannya, yang mana kita perlu tukar? Kita hanya perlu tukar hari saja ni. Jam ni tak perlu tukar sebab dia memang sudah sedia jam. Jadi kita akan darabkan hari ya. Kita akan darabkan hari ini kepada 24 jam. Sebab kita nak tukarkan hari ini kepada jam. So 4 kali 3 12 naik 1. Okey. 2 kali 3 6 campur 1 7. Ya, so 72 jam. 72 jam. 72 jam. 72 jam betul lah. 72 jam. So 72 jam ni kita tambah dengan 5 jam. Kita tambah. Kan ini jam ni dengan jam. So 72 campur 5 ialah 77. Begitu. So jawapannya ialah 77 jam. Ya, senang kan? Sombong amat. Jangan sombong amat ya. Okey, jadi tengok macam di sini. 10 hari dia tukar hari saja. Hari saja kita tukar kepada jam ya. 10 kali 24 sama dengan 240 jam. So kita tambahlah dengan 21 ni. Ni jam kan. So 240 tambah 21 sama dengan 261 jam. Senang kan? Mestilah senang. Okey, baik. Okey, so mari kita tengok pula yang seterusnya. Tadi itu daripada hari kepada jam. Macam mana pula kita nak tukarkan jam kepada hari? Untuk menukarkan jam kepada hari, tengok ya. Cikgu reload cikgu punya ni. Okey, kalau 1 hari 24 jam, tengok ya, 1 hari 24 jam. Kita nak tukarkan jam pula, ni terbalik. Ni hari kepada jam. Sekarang kita nak tukar jam kepada hari. Contohnya lah 24
56 jam. 56 jam. Kita nak tukar dia kepada hari. Kasih terbalik. Berapa hari tu? Ni. Ni menjadi persoalan ya kepada murid-murid. Macam mana nak tukar 56 jam kepada hari. Coba kamu tengok ya. Kalau satu hari 24 jam. Salah satu cara yang cepat ialah kita perlu melakukan operasi bahagi. Bahagilah. So 24 kita bahagi 56 kita bahagi dengan 24. Sebab satu hari 24 jam. Okey, jadi daripada sifir 24 kena buat sifir sikitlah. 24 kali 1 24. 24 kali 2 48. 24 kali 3 4 kali 3 12 1 6 72. Okey, kalau kamu tengok sifir 24 ni kita boleh bahagi dengan 2 saja. 24 kali 2 sama dengan 48. So kita tolak, cari bakinya. 6 tolak 8. 6 tolak 8 tak boleh, pinjam ni jadi 16. 16 tolak 8 ialah 8. Ini ialah baki ya. Ini baki dalam jam. Ini 2 ni ialah hari. Kita sudah tukarkan dia kepada hari. So dia punya jawapan ialah 2 hari. Berapa jam tadi bakinya? 8 jam. 2 hari 8 jam. Ya. 2 hari 8 jam. Begitulah caranya. Tu tengok kawan cikgu tu. Jadi kamu tengok sini. Buku teks ni. 36 jam tukar kepada hari dan jam. Okey. Tengok di sini. Dia buat macam ni. 24 jam tambah dengan 12 jam. Ni kalau kita tambah. Kalau kita tambah ni dapat juga jawapannya 36. Sebenarnya dia buat begini betul. 36. Nampak 36. 36 tolak 24 betul. Okey. 6 tolak 4 2, 3 tolak 2 1. Ini bakinya. So ini kita tukar kepada 1 jam, 1 hari. So jawapannya 1 hari, bakinya tu ialah 12 jam. Jadi tengok di sebelah. Tengok nombor 4 ni. Cara yang paling cepat ialah kita perlu bahagi dengan 24. Kita bahagi dengan 24. Tengok ya, 180 bahagi dengan 24. Guna sifir 24. 24 kali 7 sama dengan 24 tu kali dengan 7 sama dengan 168 ya, 168. So bakinya berapa? Bakinya ialah 12 jam. Yang atas ni ialah hari. Kita sudah bahagi dia kan. Jadi yang atas ni hari, yang bakinya ni ialah jam. So jawapannya ialah 7 hari 12 jam. Ya. Kan? Senang? Okey, betul itu. 7 hari 12 jam. Okey. Jadi ingat, cara kita nak buat ialah yang pertama sekali, senang saja ni formulanya. Kalau hari kita nak tukar kepada jam, kita darab. Kita darab ya. Darab. Kalau jam nak tukar kepada hari, kita bahagi. Itu dia punya formula ya. Diulang ya. Kalau hari nak tukar kepada jam, kita darab. Kalau jam nak tukar kepada hari, kita bahagi ya. Contohnya 5 hari. Darablah, darab dengan 24. Begitu. Dapatlah jam. Ya. Okey, kalau nak tukarkan jam kepada hari, kita bahagilah. Contohnya 78 jam. Nak tukar kepada hari, kita perlu bahagi dengan 24. Dapatlah dia punya. Kalau ada baki, dia jadi hari dan jam. Hari dan jam. Itu kalau ada baki ya. Kalau balai bahagi dengan tepat, bermaksud tidak ada jam lah, bermaksud semuanya hari. Okey. So mari kita tengok yang lain.
Okey. Tadi hari kepada jam dan jam kepada hari. Mari kita tengok pula, sama juga konsepnya. Sama juga konsepnya kalau kita nak tukar minggu kepada hari atau hari kepada minggu. Ni tengok dia sudah bagi di sini. Ni sama ya, macam tadi. Bezanya ialah satu minggu kita ada 7 hari ya, bukan 24. Tadi itu jam, hari kepada jam. Sekarang ialah jam kepada minggu kepada hari. Sombong amat. Hendaklah. Okey, baik, kita tengok ya. Minggu kepada hari, satu minggu kita ada 7 hari. So kalau kita nak tukar minggu kepada hari, katakan cikgu nak tukarkan 3 minggu kepada hari. So 3 minggu ni cikgu darab dengan 7. 3 kali 7 sama dengan 21 hari. Senang kan? Okey. Ataupun cikgu nak tukarkan okey, 63 hari. Nak tukar kepada minggu. So cikgu bahagi dengan 7. Jawapannya ialah 9. 63 bahagi dengan 7 dapat 9 ya. 9 kali 7 63. Betul lah. Itulah caranya ya. Sama macam tadi, adakah tadi dia bagi sini? Enggak dah. Okey. Jadi coba kamu tengok sini. Okey. Okey, 4 minggu. 4 minggu dia darab dengan 7 ya. 4 minggu darab dengan 7 dapat 28 hari. Okey, ataupun dia gunakan kalender. 4 minggu tu berapa hari? Tengok. Kan? Kalau ada kalender dia kira beginilah, dia kira kalender. Ni 1 minggu, ni 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Kira satu-satu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampailah sini. Jadi jumlahnya ialah berapa hari? 28 hari ya. Ni tengok 28 hari. Yang penting hari pertamanya bermula hari yang nombor 1 lah ya. Okey. Baik. So mari kita tengok nak tukar. Ni terbalik. 56 hari kepada minggu. Tengok 56 hari kepada minggu dia tukar. Kita kena bahagi dengan 7 ya, bahagi dengan 7. So guna sipir 7 lah. 7 kali 8 56. Okay, kalau tak ada baki macam ni, bermaksud jumlahnya ialah 8 minggu. Tidak ada baki, maknanya harinya tidak ada lah ya. Hari itu tak ada. So 8 minggu, ngam-ngam, tepat-tepat 8 minggu. Ya. Tepat 8 minggu. Okey, baik. Kalau ada baki macam mana? Ni yang ada baki. 16 hari. Tukarkan kepada minggu dan hari. So bahagi dengan 7, guna sipir 7. Okay. 7 kali 2 14. So tolak. So di atas ni ialah minggu, bakinya ialah hari. So jawapannya ialah 2 minggu 2 hari. 2 minggu 2 hari. Betulkah 2 minggu 2 hari? Betul lah. 2 minggu 2 hari ya. Jadi begitu caranya ya, kita menukarkan minggu kepada hari ya. Okey, baik. Seterusnya cikgu akan teruskan. Sudah lebih kurang 20 minit. Kita nak tengok bulan dan tahun pula. Bulan dan tahun. Ingat untuk bulan dan tahun, satu bulan kita ada berapa hari? Siapa ingat? Satu bulan kita ada tahun kepada bulan bukan? Bulan dan tahun. Okey. Satu tahun. Betulkah? Betul lah. Satu tahun sama dengan 12 bulan. Okey, apa bulan-bulannya itu? Januari,
Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember ya. Jadi ada 12 bulan semuanya. So nak tukarkan tahun kepada bulan sama juga formulanya. Nak tukar tahun kepada bulan kita darab dengan 12. Okey. Nak tukar bulan kepada tahun kita bahagi dengan 12 ya. Okey, mari kita tengok contoh-contoh. Tengok sini. Okey, 5 tahun tukarkan kepada bulan. Tengok dia darab dengan 12. So 12 kali 5 dalam bentuk lazim lah. Kalau tak boleh darab biasa, buat macam begini ya. Okey, 12 kali 5 sama dengan 60 bulan ya. 12 kali 5 sama dengan 60 bulan. Okey, jadi 5 tahun tu sama dengan 60 bulan. Tengok dia bagi formula sini. Kalau tak pasti tengok sini ya. Darab 12. Kalau nak tukar tahun kepada bulan, kalau nak tukar bulan kepada tahun kita bahagi dengan 12. Okey, baik. Sekiranya nak tukar bulan kepada tahun dan bulan, kita bahagi dengan 12, dia jadi macam beginilah, dia ada baki ya. Sebab tak boleh bahagi dengan tepat. So guna sipir 12 kali 1 sama dengan 12. Tolak ada bakinya 5. So turunkan 2 ni. Turunkan di sebelah 5 ya, macam ni. So 52. So 12 kali 4, 48. So tolak bakinya ada 4. 4 ni ialah bulan ya. Yang kita sudah bahagi di atas ni ialah tahun. Ni jawapannya. Jangan salah pula. Okay, so 14 tahun. 14 tahun. Jawapannya ialah 14 tahun 4 bulan. Yuk kasih contoh lain ya. Katakan 56 bulan. Okey, 56 bulan. Sebentar. Cikgu tukarkan 56 bulan cikgu kepada tahun dan bulan. Okey. So cikgu pun bahagi dengan 12. So gunakan sifir 12. 12 kali berapa? Tengok sipir ya. 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. 12 kali 3, 36. 12 kali 4, 48. 12 kali 5, 60. Okey, kita tak boleh ambil 12 kali 5, lebih sudah. So 12 kali 4 sama dengan 48. Tolak ada baki? Ada 6 tolak 16 tolak 8, 8. So di bawah ni ialah bulan. Atas ni ialah tahun. So jawapannya ialah 4 tahun 8 bulan. Ya, 4 tahun 8 bulan. Begitu caranya kita nak menukarkan bulan itu kepada tahun dan bulan. Okey, baik. Kita nak tengok satu lagi yang terakhir, iaitu tahun, dekad dan abad. Ni yang di atas tadi tu. Cikgu suruh hafal tadi kan. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Okay, so nak tukarkan kita darab 10. Nak tukar tahun kepada dekad kita bahagi dengan 10 ya. Coba kamu tengok 23 tahun tukarkan kepada dekad dan tahun. So cikgu bahagi dengan 10. Guna sipir 10. 10 kali 2, 20. Bakinya 3. So atas ni dekad ya. Atas dekad bakinya tu jadi tahun. So 3 dekad 3 tahun ya. Okey, sama juga dengan nombor 2 ni. Tukarkan 134 tahun kepada abad dan tahun. Okey, tengok. Ini cara yang mudah, dia kasih pecah. 100 ni dia kasih genapkan 100, bakinya 34. So 100 ni dia tahulah 1 abad. Bakinya 34. Sebenarnya kita boleh bahagi dengan
bahagi dengan 100 ya, bahagi dengan 100. 134 bahagi dengan 100. 100 kali 1 100. So bakinya ialah 34. Atas ni 1 ni ialah 1 abad. Begitu caranya. Okey, baik. Kita tengok pula yang seterusnya. Ni contoh-contoh ni boleh jadikan sebagai rujukan ya. Jadi boleh tengok-tengok buku ni sebagai rujukan lah. Sombong amat. Enggak. Okey, mari kita tengok ya. 2 abad 7 tahun. So 2 abad 7 tahun nak tukar kepada tahun. So dia darab dengan 100 ya. So 2 kali 100. Yang kita tukar ni abad saja. Ingat, tahun ni tak perlu tukar, tak perlu didarab ya, sebab dia memang sudah tahun. So 2 kali 100 sama dengan 200. Kita tambah dengan 7. Kita tambah dengan 7. So jawapannya ialah 207 tahun. Okey. Sama juga dengan abad dan dekad. Yang kita nak tukar ialah untuk abad dan dekad, ini kita perlu tukar. Tengok ya. Ini abad perlu tukar kepada tahun, dekad pun kita perlu tukar juga kepada tahun. Tengok sini. 4 abad ialah 400 tahun. So susun di bawah. 8 dekad ialah 80 tahun. So susun macam ni. So kita tambah, jumlahkan. So dapatlah dia punya jawapan ialah 480 tahun. Okey. Baik. So cikgu telah pun menunjukkan cara macam mana kita nak tukarkan jam dan hari ya. Hari dan minggu, kemudian bulan dan tahun, dan juga tahun, dekad dan abad. Okey, mari kita bincang-bincanglah soalan di uji diri ini. Kalau tak silap cikgu, hari itu cikgu bagi ABC ya. A, B, C. So hari ini mungkin kita boleh buat lebih banyak lah ya. Termasuk abad dan tahun ya. Okey, mari kita tengok. Sebentar. Yang pertama sekali, 144 jam tukarkan kepada hari. 144 jam tukarkan kepada hari. Okey. 144 jam tukarkan kepada hari. Okey, baik. Ingat, satu hari ada 24 jam. Okey, satu hari ada 24 jam. Jadi kita nak tukarkan kepada hari, kita perlu buat apa? Jangan darab 24. Kalau kita darab, makin banyaklah harinya kan. Jadi kita perlu bahagi dengan, kita rujuk balik kita punya formula di atas. So 144 kita perlu bahagi dengan 24 ya. So gunakan sifir 24. Okey, 24 kali 3 lah. Kita mula dari sifir 3. 12 72. Okey, 24 kali 4. 8 98. 24 kali 5. 8 12. 122. 24 apa pula 24 kali. Salah. Aduh. Salah ya, sekejap ya. Kena ketawa sudah cikgu. Okey. Jap. 24 kali 3 72. 24 kali 4 16. 96. 24 kali 5
10, 11, 120, 24 kali 6. 144. Oh, 24 kali 6. 24. Kita tengok ya, 24 kali 6, 144. Kalau kita tolak, tidak ada baki. Bermaksud, kita ada 6 hari saja. Jangan lagi ada jam di belakang situ. Sebab tidak ada baki. Ngam-ngam. 6 jam. Jadi kita boleh bahagi tepat. So, 144 jam tukar kepada hari, kita akan dapat 6 hari ya. So ini 6 hari. Siapa yang jawab 6 hari? Betul lah. So tahniah kepada yang menjawab betul lah ya. 144 jam sama dengan 6 hari. Okey. Kita nak tukarkan hari kepada jam pula. Hari kepada jam. So 5 hari tukar kepada jam. 5 hari. 5 hari ada berapa jam? Okey, masih ingat formula nak tukar hari kepada jam, kita perlu darab dengan 24. Okey. So 5 kali 4 20. 5 kali 2 10, 11, 12. So 120 jam ya. 100 senang saja nih. 120 jam. Okey, baik. So kita teruskan dengan C. Dengan C. Okey, apa dia? 100 jam. 100 jam. C 100 jam. Cuba saya besar pen sikit. 100 jam tukarkan kepada apa tadi? Hari dan jam ya. Apa tu? Salah. Kita nak tukarkan kepada ya Allah. Tukarkan kepada hari dan jam. Tukarkan kepada hari dan jam. Okey. Nak tukarkan kepada hari dan jam. So kita perlu bahagi ini dengan 24 ya, bahagi dengan 24. Okey, so sipir 24. Kita tadi dapat berapa? 24 kali 5 2, 10, 11, 120. Tak boleh. 24 kali 5. 24 kali 4. 24 kali 4 96. Okey, 24 kali 4 sama dengan 96. So kita tolak, takkan dapat bakinya 4 ya. So ini ialah hari, ini ialah jam. So 4 hari 4 jam. 4 hari 4 jam. 4 hari 4 jam. Okey. So untuk tugasan kita pada hari ini, cikgu nak kamu teruskan dengan yang lain lah ya. Cikgu nak kamu jawab seterusnya yang lain. Cikgu nak kamu jawab ni lah, D, E, F, G, H, I sampai J. Sampai J sajalah hari ni. Okey, jadi nanti besok baru kita tengok pula K sampai P ya. Sikit-sikit lah cikgu bagi hari ni D sampai J saja. Okey, so itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.